الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati Tuan Imam Masjid, ahli-ahli jabatan kuasanya, pimpinannya, dan juga kita tidak ketinggalan kepada pihak majlis, pihak pejabat mufti, pimpinan Al-Islah yang telah mengatur program yang telah kita adakan pada malam ini. Tidak ketinggalan para semua pimpinan agama, pimpinan masyarakat, khususnya di negeri Perlis yang sangat masyhur, yang mana Perlis ini walaupun kecil tetapi kepahaman manhaj mereka itu global, dia tidak lokal. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya yang telah mewahyukan kepada seorang manusia namanya Muhammad bin Abdullah yang dipilih oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, yaitu nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasnya. Tajuk yang telah dipilih, dan saya pun setuju dengan pilihan daripada pimpinan Al-Islah, ialah nafsu dan wahyu. Secara ringkas kami ingin juga mengingatkan semua rakyat negeri Perlis ini. Perlis banyak sejarah dia, hanya orang Perlis mungkin lupa sejarah dia sendiri. Kita kalau lihat sebelah kiri saya, mungkin ibu-ibu ada juga, ada barisan-barisan yang duduk atas kerusi. Itu barisan orang lama yang telah memahami Islam sebagaimana Islam mau kita faham, bukan mengikut adat, bukan ikut nafsu, ikut wahyu. Sejarah perkembangan Islam yang berlandaskan wahyu di negeri Perlis sudah lebih daripada setengah abad. Saya telah masuki negeri Perlis sejak tahun 70-an, daripada waktu tuan guru kita Syekh Noh, Allah yarham semua, Mufti Abdul Rahman. Dari masa itu telah kita datang ke Perlis. Jadi Perlis ini kalau nak ikut sejarah,
Kita sudah lama memahami wahyu Allah. Sudah lama kita korbankan nafsu kita. Allah Rabbul Alamin ingatkan kita tentang agamanya. Pertama, kita umat Islam mesti sedar agama Islam ini tak ikut kita. Kita kena ikut agama kita. Yang kedua, kita mesti menerima hakikat dan jujur terhadap diri kita bahawa Islam itu agama Allah, bukan kita punya. Inna dina indallah al-Islam. Agama Islam itu Allah punya, bukan kita punya. Bila Allah punya, Allah saja boleh menentukan segala hukum hakamnya. Tak boleh ditambah, tak boleh dikorang, tak boleh diubah. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh semua ulama-ulama seluruh dunia. Dan di antara pejuang-pejuang pendakwah yang selalu akan mengingat kembali pada masyarakat umat Islam bagaimana pentingnya kita kembali pada wahyu, tidak lain tidak bukan pendakwa yang sedang melawat Malaysia, Dr. Zakrin. Kita juga sedang sibuk menguruskan program dia di Kuala Lumpur. Begitulah seruannya bersama barisan pendakwah. Peace TV seluruh dunia mengajak masyarakat kembali kepada wahyu. Tidak pernah satu nabi yang diutuskan oleh Allah mengajar umat mereka beragama ikut nafsu, tak pernah. Tapi ikut wahyu, itulah yang diperintah. Apa yang kita ingin ingatkan dalam surah An-Najm, kita semua mungkin sudah hafal. Allah juga ingatkan kita siapa itu utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah juga diingatkan oleh Allah bahawa dia tidak akan memperkatakan sesuatu tentang agama Allah ikut nafsunya, ikut pandangannya, ikut pendapatnya, ikut seleranya, ikut kebiasaannya, tak pernah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kenapa? Kenapa Allah mulakan dengan hawa, dengan nafsu? Kerana sebelum menerima wahyu, kita semua ada nafsu. Nafsu kita dijadikan oleh Allah, diciptakan Allah lebih awal daripada yang lain. Contohnya, kalau orang tanya kepada kita, mana dijadikan oleh Allah lebih dahulu, akal atau nafsu? Apa jawaban kita kira-kiranya? Mana dijadikan oleh Allah lebih dahulu, akal atau nafsu? Apa jawaban kita bapak-bapak? Bantu saya, apa jawaban kita agaknya? Nafsu. Seorang bayi yang baru dilahirkan, umumnya dia ketawakah dia menangis? Cuba ingat, baby kalau baru dilahir, dia menangiskah dia ketawa? Saya tak dengar lagi. Dia menangis ketawa? Menangis. Kenapa dia menangis? Ya, dia tahu memang kehidupan di dunia ini banyak masalah. Kita dah biasa dengan masalah.
Dia belum biasa. Dia tahu ini alam ujian, ini alam perjuangan. Tapi dia menangis kerana dia lapar. Nafsu dia mau makan, dia tak boleh makan, tapi dia mau minum. Sebab itu sebelum dia akil balik, dia tidak wajib menunaikan segala perintah Allah, kerana akalnya belum sempurna. Otaknya sudah ada, ya, otak udang pun ada, otak ikan ada, semua, tapi belum matang lagi. Biasanya kematangan akhir balik berapa umurnya lelaki? Berapa umur lelaki? Berapa umur dia ada akhir balik? Ya, lebih kurang lah. Umumnya orang puratah 15 tahun. Zaman Nabi bila ada seorang menawarkan diri untuk ambil bahagian jihad, nak masuk perang bersama tentera Islam, Rasulullah tanya, berapa usia kamu? 14. Tak boleh ikut. 13. Tak boleh ikut. Nanti tahun yang akan datang ada juga ghazwah, peperangan. Nanti mereka tawarkan diri lagi, berapa usia? 15. Boleh. Kerana 15 artinya sudah betul-betul akil balik. Hukum hakam mulai akan masuk kepada orang itu. Kalau dia tak salat, dia dosa. Dia kalau tidak puasa, dia sendiri kena tanggung dosanya, kerana sudah akil balik, sudah mukallaf. 15. Kita yang sudah paham Quran dan Sunnah di negeri Perlis sudah berapa puluh tahun? Lebih daripada itu. Artinya kematangan kita terhadap agama memang sudah matang. Artinya keimanan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipertikaikan lagi. Setiap kali kita bincang urusan agama, dia mesti berlandaskan wahyu, bukan pandangan, bukan nafsu. Sepatutnya begitu. Dibandingkan pengalaman saya berdakwah di seluruh Malaysia, memang negeri Perlis kematangan dia mengatasi negeri yang lain. Dibandingkan negara Malaysia dengan negara-negara lain yang saya pernah melawat, walaupun negara itu baru dimasuki oleh Islam, berarti baru kembang, ya, sudah ada orang Islam, tak ramai, tapi mulai bertambah ramai orang masuk Islam di Korea, di Jepun contohnya, ya. Mana lagi negara-negara yang saya pergi yang Muslim minority, di Norway, ya, di Denmark contohnya. Ini menceritakan orang yang memeluk Islam, bukan orang yang hijrah ke situ. Sudah bertambah, tapi alhamdulillah semua orang yang memeluk agama Islam umumnya adalah orang yang telah terdedah dengan wahyu, bukan dengan nafsu. Mereka paham Islam sebagaimana Allah mau mereka faham. Bila ada seseorang nak bincang urusan agama Islam, mereka akan minta hati burhanakum in kuntum shadiqin. Bagi kami dalil. Kalau kamu kata ini Islam, Islam ada dalil, bukan qil wal qal, pandangan, pendapat, bukan. Tak ada dalil, itu bukan wahyu. Bukan wahyu, mesti ada dalil.
pandangan itu nafsu. Allah Rabbul Alamin juga ingatkan kita dengan banyak peringatan dalam Quran sebagai panduan umat Islam keseluruhannya. Allah ingatkan kita dalam suratul Ahzab. Suratul Ahzab Allah ingatkan kita, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ini firman Allah, bukan pandangan pendapat. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ahzab ayat 3-6, tidak boleh, tidak sepatut bagi seseorang laki yang mengaku beriman pada Allah atau wanita yang mengaku beriman pada Allah, bila Allah telah tetapkan sesuatu hukum, bila Allah telah putuskan sesuatu hukum dan nabinya telah menetapkan sesuatu hukum, dia berpendirian, tak apalah, saya tahu Allah berfirman, saya tahu Nabi sabda, saya tahu, tapi saya nak ikut pandangan pendapat, saya nak tanya pandangan orang lain. Apakah pandangan manusia lebih diutamakan oleh kita atau firman Allah dan sabda Nabi, tuan-tuan? Yang mana lebih utama? Yang mana lebih utama? Orang beriman dengan tegas akan menjawab apa yang Allah berfirman, itu jadi rujukan pegangan kita. Apa Nabi bersabda, itu jadi ikutan kita, bukan pandangan, bukan pendapat. Siapa yang masih layan pandangan dan pendapat, minta lagi pandangan, pendapat, tepikan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi pun wahyu. Kerana apa? Kerana Allah suruh ikut Nabi-Nya. Itu wahyu. Hanya ada wahyu yang perantaraan malaikat Jibril, ada wahyu tanpa melalui Jibril. Itu saja. Tapi kalau ada lagi umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, laki-laki atau wanita, masih buat pilihan, masih nak cari jalan keluar, masih nak ikut pendapat dan pandangan nafsu, adat, kebiasaan orang ramai, tok nenek, ini semua dah masuklah. Apa Allah berfirman, faqad dalla dalalan. Allah sendiri berfirman dalam suratul Ahzab ayat 36, confirm. Allah yang confirm, bukan saya. Allah confirmkan sesungguhnya mereka itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata, yang jelas. Ya, apa yang berlaku, orang yang ikut pandangan, pendapat, kebiasaan orang ramai, dia anggap dialah tak sesat. Orang yang ikut wahyu, dia kata sesat. Agak pelik tak? Kita yang ada dalil, dia kata sesat. Dia yang tak ada dalil, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Mana ya? Tak apalah, itu ucapan mereka, bukan, itu perasaan mereka. Kita tidak berkiblat kepada mereka, kita berkiblat kepada wahyu.
Dan wahyu itu ialah apa yang Allah berfirman di dalam kitabnya. Sehingga Nabi selalu bila nak memberi nasihat pada umatnya, dia bermula dan fa inna khairul kalam kalam Allah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam adalah kalam Allah yang tak berubah sejak dia diwahyukan sampai hari ini, sampai kiamat. Hukum Allah, kalam Allah, wahyu Allah dalam Quran, satu ayat pun tak berubah. Pandangan manusia mesti berubah. Hari ini saya pendapat begitu, 5 tahun akan datang dah berubah. Pasal nafsu kita selalu berubah. Wahyu dia tak berubah. Dan kelebihan wahyu, dia sesuai kepada semua zaman. Bila kami bahas tentang Islam pada orang yang belum Islam di negeri barat, sampai di Jepun, sampai di Korea, mereka kagum, mereka terkejut lihat bahawa Islam itu hujah dalam Quran itu logik, rasional, praktikal, semua cukup. Dia kagum, kita tak kagum. Kita dok serba salah sampai hari ini. Sampai hari ini kita masih raba-raba lagi, ragu-ragu lagi, tak tahu lagi aina Allah, di mana Allah. Kan? Pening kepala kita dibuat orang. Saya tanya, saya sedang counsel seorang wanita yang Nasrani masuk Islam selepas 20 tahun mau keluar Islam. Dalam perbincangan saya dengan dia, dia kata dalam Nasrani dia percaya Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. God is in every one of us. Faham ya? Ada tak kita pun percaya macam itu? Ada tak kita pun ada kepercayaan Tuhan ada di mana-mana? Ada tak? Ada tak? Saya tak tahu lah, tuan-tuan lebih tahu. Saya tanya saja. Memang keliru. Masyarakat saya bila dia ikut perkembangan ini, dia pun pening kepala. Dia kata, kamu punya Tuhan ada di mana? Kamu cakap Tuhan kamu atas pun tidak, bawah pun tidak, depan tidak, belakang tidak, kanan tidak, kiri tidak. Tapi Tuhan ada. Tapi bila ditanya Tuhan mana, tidak sini, tidak situ, tidak ke sini. Ini betul-betul ada kata ada. Dia pun pening. Dia kurang faham bahasa kita. Bahasa kita lebih kurang macam bahasa orang Nasrani. Satu campur satu jadi satu. Faham tak? Faham tak? Dia punya perkiraan pun luar biasa. Dalam dunia ni, pergi mana-mana, negara komunis dulu, Rusia dulu, sosialis, tanya dia, 1 plus 1 plus 1 equal to berapa? Mesti 3. No. Dia kata, kamu tak faham, kamu keliru. 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Wah. Dia pun pening, kita pun pening. Dia pening segi ketuhanan dia.
Kita pun pening segi ketuhanan kita sekarang. Walhal kita nak bincang tentang Allah. Siapa yang lebih kenal Allah daripada Allah sendiri? Bukankah tuan-tuan? Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam kitabnya? Kita tak kenal Allah tak kalau Allah tak cerita tentang dirinya. Kita tak kenal. Kalau Allah sebut dia di sana, kita ada problem tak? Ada. Mana boleh kata Tuhan ada di tempat? Kita tak cakap Tuhan ada di tempat. Allah beritahu dia ada di atas arasy. Bagaimana ya? Boleh terima tak? Salah kalau you kata Tuhan bertempat. Siapa kata salah? Kita kadang susah hati kan kerana ikut nafsu. Nafsu artinya ikut pendapat. Sebab itu Allah ingatkan kita bahawa ada manusia yang telah syirikkan Allah dengan nafsunya. Ittakhadhu hawa ilaha. Allah beritahu pada kita ada manusia yang jadikan nafsu mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kerana apa yang disenangi oleh nafsu diikut, dipatuh, diikut. Walaupun Allah kata jangan ikut nafsu. Contohnya di dalam surah yang kelima dan juga ayat 49. Surah 5 artinya surah Al-Ma'idah. Wa anihkum bainahum bima araqallah atau bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Bila kita nak memperkatakan sesuatu hukum, apa juga tentang sesuatu hukum yang ada kaitan dengan Islam, dengan Allah, kamu hanya maklumkan pada mereka sebagaimana Allah wahyukan wahyunya, kalamnya, bukan ikut nafsu mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut nafsu. Yang boleh umat Islam yang begitu ramai, majority sekarang menurut data dalam perkiraan dunia hampir 2 bilion umat Islam sudah bertambah. Di waktu orang fitnahkan Islam, di waktu orang ingin memadamkan kalimah Allah, wahyu Allah, yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahim wa yaqballahu aydima nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Pihak yang tertentu yang kufur pada Allah ingin memadamkan kalimat cahaya wahyu Allah. Allah juga yang akan menjaga agamanya. Di samping orang fitnah Islam, orang jadikan Islam agama fobia, waktu ini Allah buka pintu hati banyak orang yang belum Islam ingin tahu apa itu agama Islam yang sebenar. Akhirnya kerana wahyu mereka memeluk agama Islam, bukan kerana nafsu. Sudah mencangkau 2 bilion umat Islam. Tetapi di mana letaknya kehebatan umat Islam? Izzah kita di mana letaknya? Segi kuantiti sudah cukup, tapi kualitinya tak ada. Kumpulan kecil sepatutnya menurut Quran, Allah pernah tanya kita kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan
kathiratan biiznillah. Bukankah Allah telah bantu kumpulan yang kecil, yang minority, dapat mengalahkan majority kalau Allah izin. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bila jadi khalifah Nabi yang kedua, kerana bila Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, setengah sahabat yang lain guna istilah, ya Amirul Mukminin Abu Bakar Khalifatullah. Dia tak terima gelaran Khalifatullah. Dia kata, Al-Khalifatullah hiya Nabi. Saya Khalifatul Rasul. Dia datang selepas Nabi. Dia Khalifah Rasul yang pertama. Kemudian Khalifah Rasul yang kedua Umar bin Khattab. Dua kerajaan yang besar dikenali oleh zaman itu. Waktu itu mana ada China, mana Amerika, mana Britain, tak ada pun. Itu memang zaman-zaman yang dianggap zaman-zaman tak tamadun. Mereka memang tak tamadun lagi. Yang tamadun Rom dan Parsi, yang mempunyai ketenteraan yang luar biasa dan alat tentera yang hebat, terkenal dengan keberanian mereka dan kejayaan mereka dalam peperangan. Sudah ada dalam history. Arab memang tak kenal dengan ketenteraannya. Bila Allah menangkan tentera Islam atas Rom dan Parsi, Umar berpidato kepada tentera dan rakyat, wahai umat Islam, ingatlah bahawa Allah bantu kita mengalahkan yang ramai, walaupun kita sikit, kita minority, mereka majority. Alat tentera kita pun lemah, tentera kita pun tak sebanyak mereka. Allah menangkan kita kerana kita bukan menghadapi mereka dengan kehebatan peralatan perang ataupun ramainya tentera, tapi kita menghadapi mereka dengan keimanan. Allahu Akbar. Iman itulah yang menentukan kejayaan kita. Kita sekarang ramai tapi dihina kerana kita ada krisis keimanan. Orang beriman tidak sepatut layan nafsu. Kalau nak ikut, Allah dah perintah, ikut Allah dulu. La tuqaddimu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ini adab yang sangat penting, terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, yang dikenali oleh ahli tafsir surah Hujurat surah adab. Mengajar manusia yang beriman bagaimana adab bertuhan, bagaimana adab beragama dengan agama yang Allah tentukan, al-Islam. Apa adabnya? Ya ayyuhallazina amanu, kalau kita beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Artinya orang beriman tidak sepatut lagi, tak dibenarkan melayani pandangan, pendapat, ucapan sesiapa pun, dirinya kah, orang tuanya kah, masyarakat kah, lebih
dari apa yang Allah berfirman dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Ingat, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dia tahu kita beriman atau tidak. Apa masalah kita, tuan-tuan dan puan-puan? Tidak lain, tidak bukan, kita ada krisis keimanan. Kita sayang ibu bapa kita tidak? Minta tuan-tuan bantu saya jawab. Sayang tak ibu bapa kita? Ya. Ini yang saya nak tambah malam ini. Kita umat yang ikut Quran dan Sunnah mesti berani untuk express ourselves. Jangan malu ya bila ditanya, jangan cakap juga tapi tak keluar suara. Suara mesti keluar. Kalau kita pergi negara lain, you tanya saja, serentak mereka jawab, yes, we love our parent. English lah, tak Melayu ya. Kalau kita ditanya, sayang tak ibu bapa kita, tuan-tuan? Sayang. Kita kena jawab, sayang. Begitu. Jangan sayang. Ini tak ada spirit orang kata. Kita mesti ada roh. Okey. Sayang tak anak cucu kita? Alhamdulillah, suara dah lagi baik. Itu yang kena naik lagi ya. Bapa-bapa yang ada depan saya ini sayang tak isteri-isteri kita? Ibu-ibu sayang tak suami? Belum biasa lagi. Kalau kita di negeri barat, wanita walaupun di belakang suara lebih tinggi daripada lelaki. Ini wanita sana. Wanita kita ni ada malu sikit, segan. Tapi ini masalah perasaan yang datang dari hati. Dia tak malu untuk luahkan perasaannya. Tahu tak, kalau kita sayang antara satu dan lain kerana Allah, jangan sembunyi. Tunggu dekat mati baru cakap. Dah lambat. Bila waktu saya nak mati baru, berarti you suka saya mati cepat. Sepatut kalau sayang, cerita selepas ni jumpa isteri, wahai isteriku, saya sayang kepada engkau kerana. Boleh cakap tak? Boleh tak? Boleh. Inilah semangat. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Walaupun tak biasa, biasakan. Yang baik biasakan. Yang tak baik jangan biasa-biasakan. Yang bukan isteri jangan kata sayang. Anak kita sayang. Begitulah ibu-ibu kalau sayang suami, cakap. Tapi kita orang kampung itu malu. Yang suka cakap I love you, you love me, orang bandar saja. Bukan. Tapi kita, Nabi ajar kita bila you sayang seseorang kerana Allah, apalagi suami kita yang beriman, yang salat tak tinggal, yang baca Quran, kita mesti sayang dia kerana dia sayang Islam, kerana dia sayang Allah, yang ikut sunnah Nabi lagi. Masya Allah. Kalau you tak sayang suami yang ikut Quran dan sunnah, itu memanglah rugi besar. Okay. Sayang tidak adik-beradik kita? Sayang. Yes, betul. Sayang tak geng-geng kita? Kita ada geng tak? Ada. Kita semua ada geng. Geng tua ada, geng kanan ada, geng kiri ada. Mesti ada grupnya. Sayang tak? Sayang. Memang kena sayang. Sayang tak harta kita? Lagi sayang.
Betul. Ini kita cakap dari hati, bukan nak sembunyi-sembunyi, bukan. Memang kita sayang juga. Sayang tidak perniagaan kita. Kalau kita orang niaga, sayang tak? Sayang. Jangan jadi munafik. Jujur, ikhlas. Sayang tak rumah kita yang besar tu? Sayang tak? Wah, memang sayang. Itu yang terlalu sayang sampai nak keluar jalan pun tak nak. Nak pergi umrah, umrah itu bagaimana? Kita duduk khemah mana boleh tengok rumah kita, Dunlop, pillow, aircon semua ada ini. Ini tak payah keluar-keluar lah, duduk rumah cukup. Bukan tak boleh sayang. Semua ini boleh sayang. Tapi jangan sayang ikut nafsu. Sayang ikut nafsu. Lihat apa Allah berfirman. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Sangat benar firman Allah. Kita ada nafsu. Allah yang jadikan ke semua ini. Memang nafsu kita sayang. Apalagi dapat bapak yang begitu sayang kita, apa kita nak dia kasih, bukan? Phone kasih phone, keluar phone baru iPhone 6 dia kasih iPhone 6, kasih lagi kereta, semua dia kasih. Siapa tak sayang bapak macam tu? Mesti sayang, ya. Bukan salah, ya. Tapi kalau kamu punya nafsu, sayang ini semua lebih dari Allah yang hidupkan kita, yang bagi rezeki kepada kita, yang bagi mata boleh melihat, yang bagi telinga boleh dengar. Kita lupa kepada dia. Kita sayang yang lain lebih dari pencipta kita, yang bagi roh kepada kita, yang turunkan air daripada langit, hujan kepada kita. Kita lupa pada dia, kita tepikan dia. Tunggu. Allah kata tunggu, sehingga Allah keputusannya Allah beritahu kita, orang yang sayang itu semua lebih dari Allah dan Rasulnya, kerana nafsu kita tidak sayang wahyu Allah dan utusan Allah. Tunggu, kerana kamu akan diuruskan oleh Allah, dan Allah confirm kita bukan orang beriman lagi. Faulaika humul fasiqun. Muslim yang fasik, bukan muslim yang mukmin. Sudah masuk isya, sudah, kita berhenti untuk laluan azan, kemudian kita sambung insya-Allah.
masjid, ya. Setiap masjid ada haknya. Di antara satu hak bila masuk waktu ada azan. Hak yang kedua bila masuk, kalau nak duduk tak ada solat yang lain, tahiyatul masjid. Itu tak boleh ditinggalkan. Itu hak dia. Ya. Saya tambah sedikit tentang bab ini. Satu hari Rasulullah sedang memberi khutbah Yaumul Jum'ah. Rasulullah sedang berkhutbah. Seorang sahabat masuk lewat. Terus duduk. Rasulullah di atas membernya terus cakap dengan orang itu. Hal salaita? Sudah salat? Jawab sahabat, ma salaitu ya Rasulullah. Belum. Qum salli rakaat. Bangun dan salat 2 rakaat. Hari Jumaat Nabi sedang khutbah. Kita tahu khutbah itu berat hukumnya. Kalau orang yang dengar khutbah cakap-cakap, larang. Tapi Nabi boleh cakap dengan makmum, boleh, tak larang. Makmum boleh cakap dengan imam, tak larang. Yang larang sama-sama makmum cakap. Lalu Nabi bersabda, "Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Hak masjid. Masuk masjid, kalau duduk, nak duduk. Kalau tak mau duduk, tak payah. Masuk, jalan, keluar, tak apa. Tapi kalau dah masuk ada satu salat, macam terus salat jemaah, gugur tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hanya hukumnya sabit bila masuk tak ada salat yang lain, nak duduk. Sebab itu orang nak akan nikah dalam masjid kena bagi tahu adab masjid. Siapa yang nak duduk, salat tahiyatul masjid. Perempuan uzur, berarti dia tak boleh duduk. Artinya tak payahlah dia masuk, kerana ada haknya. Jemaah muslimin dan muslimat, kembali pada tajuk kita, nafsu atau wahyu. Umumnya memang kita ikut nafsu sebelum ada ilmu wahyu. Tapi bila wahyu telah sampai pada kita, Quran dan sunnah yang sahih, kita mesti korbankan nafsu. Baru kita boleh maju, baru iman kita terjaga. Kalau masih juga layan nafsu, itu tanda kita ada problem tentang keimanan. Allah dah firman dalam surat Al-Ahzab, kan? Tadi saya dah baca ayat 36. Dalalan mubina. Kalau kamu masih layan pandangan-pandangan selain dari apa yang diwahyukan, maka sesungguhnya kamu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Walaupun dia tak mengaku you sesat, tapi sisi Allah sesat. Kita tak boleh sesat
Yang boleh menentukan orang sesat atau tak sesat Allah saja dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya, bukan tuan-tuan. Siapa ikut? Kalau ikut wahyu pun sesat. Itu tak tahulah apa nak cakap lagi. Ya. Itu saya pun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Kalau orang kata saya ikut Quran dan Sunnah, dia masih kata sesat. Itu kita kena guna ayat lain. Apa ayat itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu cara kita menghadapi orang begini. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang bersifat Abdurrahman Allah itu, bila dia jalan di atas bumi Allah dan dia bertemu dengan orang yang jahil ini, yang kalau kita ikut wahyu dia kata sesat juga, memang dia jahil. Dia punya kejahilan luar biasa. Kerana apa? Dia jahil merakam. 2 kali jahil. Sekali jahil okey lagi. Bukan. Sehingga Imam Ghazali pun berkata, manusia ini ada 4, bukan. Satu yang berilmu, dia tahu dia ada ilmu, itu alim. Tapi ilmu apa? Ilmu wahyu. Itu alim, boleh belajar. Satu lagi dia ada ilmu, tapi dia tak beramal, dia dah lupa, dia dah lalai. Orang ini kita tak boleh kata dia jahil, dia ada ilmu, dia ada lama tak beramal. Nak kata tak ilmu, dia itu BA. Nak kata BA tak cukup, MA, lepas tu PhD. Nak kata tak ilmu, marahlah dia, bukan? Kita pula apa pun tak ada. Nak kata kepada orang yang PhD, kamu tak ilmu, memang dia marah. Dia ada ilmu, mungkin dia dah terlupa, kita kena kejutkan dia. Yang ketiga, orang memang tak tahu. Macam kita orang awam aja, memang banyak tak tahu. Dan dia tahu dia tak tahu, itu yang bagus. Dia tahu dia tak tahu, dia mengaku dia tak tahu, dia tak faham sunnah, dia mengaku dia tak faham sunnah, itu bagus. Kerana dia mengaku, dia ikhlas, itu orang you boleh ajar, senang ajar. Yang paling berat yang kumpulan keempat, dia tak tahu, tapi dia tak tahu dia tak tahu. Ini yang kata jahil murakab. You tak boleh ajar orang ni. You cakap sunnah, dia kata aku pun ahli sunnah, tapi perbuatan bidah. Kita kata kita mesti tauhidkan Allah, jangan syirik. Dia kata memang kita beriman pada Allah, dia pakai azimat. Kita kata ada masalah baca Quran, Nabi dah kata bahawa Allah jadikan syifa kepada zahir dengan asal madu yang boleh minum, kan? Bukan madu lain, ya, madu yang boleh makan, ya. Kita macam-macam madu juga, kan? Dan kalau ada sakit dalam, ubatnya Quran. Quran syifa. Allah yang berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu syifa, penawar untuk dalaman. Ini yang Allah berfirman. Dia pula kata, ini kalau ada gangguan dalam-dalam ini, saya rekomen ada satu orang memang pakar. Dia tengok muka kau, dia dah tahulah penyakit kau. Ya. Wah. Dia suruh kita tengok siapa?
Daripada beriman, kita mensyirikkan Allah. Kerana dia tak tahu. Tapi dia tak mengaku dia tak tahu. Allah anggap orang ni jahiliyah. Nak cakap susah. Dia sudah ada mindset. Dia mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kita pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Betul tak tuan-tuan? Kita ni ahli apa? Kita ahli apa ya? Saya lupa tanya. Ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu. Itu pengakuan orang Islam di mana-mana ahli sunnah wal jamaah. Jadi ikutlah sunnah. Kan? Tak pernah pun satu orang Islam kita tanya, you ahli bid'ah wal jamaah kan? No, mana ada ahli bid'ah? Ahli sunnah. Alhamdulillah. Pernah tak kita kata, dia kata, saya ini ahli sunnah wal bid'ah hasanah wal jamaah. Cantik tak susunan itu? Tak cantik. Nampak macam ada problem sikit, cacat sikit. Tapi kalau kita kata saya ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, ya, itu ucapan yang tepat. Tapi mesti jujur dengan ucapan. Sesuaikan amalan kita dengan lafaz kita. Ahli sunnah. Bila sunnah ada dalil. Lihat apa kata Nabi tentang sunnah dengan hawa nafsu. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Muhammad al-Abdillah Umar, ya, Ibnu al-As radhiyallahu anhu. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak ada seseorang kamu boleh sempurna imannya terhadap siapa? Terhadap Nabi. Syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammad tak akan sempurna kalau dia masih layan nafsunya, dia masih taat kepada nafsunya lebih daripada apa yang saya suruh dia buat. Itu yang Rasulullah hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kalau siapa kata dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia kena kawalkan nafsunya, korbankan nafsunya, bawa nafsunya supaya ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru sempurna. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tadi baru habis azan. Lepas azan ada kita baca apa-apa tak? Lepas azan ada kita baca apa-apa tak tuan-tuan? Apa kita baca? Kita selawat atas Nabi. Kemudian Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'as maqaman mahmudan allazi wa'adta. Stop sana. Tambah sikit. Itu nafsu. Sunnah stop situ. Nak lebih, itu nafsu nama dia. Apa yang kita, bila kita baca doa itu, apa kelebihannya tuan-tuan? Apa kelebihannya? Bila kita baca, kalau takdirnya kita mati, tapi susah nak mati lepas azan. Memang susah. Takdir kita baca-baca, malaikat maut cabut nyawa, alhamdulillah, kerana kita telah melayakkan diri untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihannya.
Tapi stop di wadah. Buat apa yang Nabi suruh. Dapat. Tahu dah, lepas wuduk kita baca doa apa? Lepas wuduk kita ada baca doa tak? Apa doanya? Bantu saya bapak-bapak. Sama-sama baca tak apa? Apa yang kita baca lepas wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lagi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul tak betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya siapa yang lepas wuduk baca itu saja, takdir dia mati, 8 pintu syurga terbuka luas mengalun-alunkan kemasukannya. Tapi again, jarang orang mati lepas wuduk. Ya, jatuh bilik air banyak. Jatuh bilik air banyak. Yang mati lepas wuduk pasal kita telah baru ambil wuduk kerana Allah, membersihkan diri, kemudian kita mengikhlaskan syahadah kita balik, mentauhidkan Allah dan mengikut sunnah Nabi-Nya. Allahu Akbar. Sebab itu di antara azkar yang Nabi galak kita amalkan lepas subuh, lepas maghrib, ialah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Semua dah ada tapi tak ikut. Mesti reda kepada Allah, ikut Islam, bukan adat, bukan kebiasaan, bukan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut orang ramai. Itu agama kita. Jemaah muslimin dan muslimat, kalau kita berusaha, walaupun fitnah telah datang, saya akhiri ucapan saya dengan sebuah hadis daripada Sahih Muslim, kemudian saya buka untuk soal jawab sedikit insya-Allah. Kita tahu umat Nabi umat istimewa, mendapat gelaran dari Allah yang tak pernah Allah beri pada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik umat, the best umat. Ini yang Allah bagi. Artinya bila kita nak buat sesuatu mesti the best. Bila kita nak cakap sesuatu mesti the best. Kita mesti pilih. Kita nak makan yang halalan thayyibah, nak minum halalan thayyibah, nak pakai halalan thayyibah, nak bekerja halalan thayyibah. Semua mesti ke arah itu supaya jadi umat contoh. Ini umat Islam. Dan Nabi diberi oleh Allah satu nikmat yang tak diberi pada Nabi sebelumnya dan tidak diberi pada umat sebelumnya, Al-Kautsar. Kalau kita baca surah Inna a'tayna Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak, di antaranya ada telaga Kautsar yang Allah sediakan di padang mahsyar. Sebelum syurga, di padang mahsyar, selepas kiamat, yang mana air yang akan turun ke telaga ini ialah air daripada syurga. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain tak boleh mendekati. Hanya umat Nabi saja dibenarkan. Ketika itulah Rasulullah akan cari umat dia tak kenal kita pun, muka-muka ni, muka saya pun dia tak kenal. Okay.
tapi dia boleh kenal dengan athar sujud, asar wudu. Khususnya orang yang tukang azan, lagi cepat dia kenal. Kerana orang tukang azan lehernya panjang sikit, tiba-tiba tinggi, tak comel lah. Comel sekejap saja. Waktu itu lepas tu leher turun balik. Okay. Supaya Nabi tahu, ini muazzin, ini muazzin, ini sila fadal ke depan, ummati. Minta supaya kumpul di tepi telaga, minum air Kausar. Ada sebahagian dari umatnya yang mendekati nak minum, dihalau oleh Allah. Lalu Nabi, ya, korang faham ilmu yang Allah tahu dan apa yang Nabi tahu lain. Nabi kata, ya Allah, bukankah ini untuk umatku? Allah membenarkan, tetapi Allah bagi tahu kepada Nabi, engkau tidak tahu apa mereka buat selepas kewafatan engkau. Mereka tidak ikut lagi sunnah engkau. Bila kita menepikan sunnah Nabi, tak ikut wahyu Allah, ikut nafsu, kita tidak layak minum air daripada Al-Kausar. Bahayanya bila kita korbankan sunnah kerana nafsu. Bahayanya kita buat sesuatu kerana orang, kerana di akhirat Allah akan suruh kita jumpa orang itu, minta orang itu bagi pahala. Kerana you buat kerana orang itu, kerana ikut dia, suruh dia bagi pahala. Saya tak kasih pahala. Kita telah mensyirikkan Allah melalui amalan kita. Kerana laisa lillahi ta'ala. Sebab itu sama-sama kita tunaikan janji kita dengan Allah, Allah tunaikan janji dia dengan kita. Kita tunaikan janji kita bukan susah. Inna salati wa nusuki, sambung, wa mahyaya, lagi, wa mamati, sambung, lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Kita punya janji dengan Allah, semua solatku lillahi rabbil alamin, semua pengorbananku lillahi rabbil alamin, semua apa yang saya buat dalam kehidupan di dunia ini lillahi rabbil, makan saya, minum saya, rumah tangga saya, kerja saya, semua saya buat lillahi ta'ala. Saya nak mati juga satu hari, mati kerana Allah. InsyaAllah kita tetap berjaya di sisi Allah. Tapi kalau kita syirikkan Allah dalam ibadat kita, hancur semua. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadat rabbih ahada. Jangan syirikkan Allah waktu kita beribadat. Niat kita lillahi ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, semoga Allah akan menangkan kita dengan nafsu kita, sehingga kita semua kembali kepada wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. InsyaAllah. Kalau ada soalan, kita persilakan. Dalam beberapa soalan mungkin sampai 10 minit dipersilakan untuk sesi kedua soal jawab. Tafadhal. Kalau ada soalan dari kaum bapak. Sewaktu kami buat satu dialog di luar negara dengan Peace TV sejak 2007, 2008, 2009, kemudian di Dubai, kemudian di Norway. Bila soal jawab kita khususkan untuk orang yang belum Islam, mereka terus buat barisan. Orang Muslim tak layan. Pasal orang Muslim duk tanya fiqh tak habis lagi. Wudu batal tak batal. Oh itu betul.
bertahun-tahun untuk belajar masih tak selesai. Jadi kita tak mau buang masa. Dia boleh tanya lagi lah dengan imam-imam tempatan, ya. Fadal. Tanya kita nak menegur, nak menegur, tapi kita nak menjaga hubungan. Dan juga sahabat jaga hubungan. Okey. Nah, hilang. Nah, soalan saudara kita, kalau kita nak tegur nasihat seseorang, khususnya kawan rapat kita atau keluarga kita lah. Keluarga kita boleh jadi ujian juga, kan? Kadang suami isteri pun banyak ujian. Kebetulan suami alhamdulillah ikut sunnah. Dia dah belajar, dia faham, dia kahwin. Isteri pula dia ada problem sunnah. Dia tak faham apa ni sunnah-sunnah. Tak payahlah. Ya. Adat penting. Ya, jangan matikan adat. Adat mesti dipertahankan. Kita nak pertahankan sunnah, dia nak pertahankan adat. Memang problem lah. Bukan. Ujian juga. Bagaimana nak nasihat kawan kita yang rapat? Nasihat itu adalah kewajiban bagi orang yang tahu. Ad-dinu nasihat. Nabi pun kata agama diasaskan atas dasar nasihat. Allah juga ingatkan kita, zakir fa inna zikra tanfa'al mu'min, bagi peringatan. Hanya kita kena belajar adab. Memang nak menasihati orang, tuan-tuan dan puan-puan, seorang suami nasihat isteri, isteri pun boleh nasihat suami, mak bapak nasihat anak, anak pun boleh nasihat mak bapak. Bukan tak boleh, tapi caranya berbeza, ya. Kita kena hormat dia. Kita kalau korang, kita bawa dia jumpa orang yang dia hormat, orang yang kita tahu ada ilmu dan dia hormat, supaya orang itu yang bagi tahu. Jadi kita korang cakap, kita hanya tukang bawa saja. Faham kan? Dia menegur orang ini macam salesman. Atau salesman, salesman ni macam kita menjaga barang. Bukan, dia cerita barang sampai orang yang tak minat nak beli berminat. Apa cerita dia kita tak tahu. Dan kadang-kadang salesman tu dia cakap pun dia tak pakai pun benda itu. Dia jual barang yang dia tak pakai. Dia hebat, apa dia pandai promote jadi. Begitu nasihat orang kena ada adab. Kalau dia tua, kita kena lebih beradab. Kalau dia guru pula, kita murid, guru boleh buat silap tak? Boleh. Boleh nasihat dia tak murid? Boleh, tapi ada caranya. Kita kena belajar. Itu perlu kita belajar. Tapi itulah yang dikatakan hikmah. Kita kena tanya guru-guru kita, pendakwa-pendakwa, belajar. Dia kata the knowledge, the art of communication. Nak communicate dengan orang, kita kena belajar seninya, ya? Boleh. Saya murid saya macam-macam ada, setua-tua sampai semudah-mudah. Muda pun saya bimbing, sekaya-kaya sampai semiskin-miskin. Alhamdulillah. Bila saya cakap dengan izin Allah, mereka mau dengar. Uslub kita kena belajar. Saya juga tegur keluarga saya, mak saya. Akhirnya mak saya masuk Islam. Saya cakap dengan abang saya waktu dia sakit, dia pun bersyahadat. Contohlah, ya. Hanya jangan putus asa. Kita mesti banyak doa. Kita bercakap tentang hukum. Contoh Contoh yang
kenduri arwah. Dia kata khilaf. Jadi dia tak payah sembang. Tak payah sembang. Tak payah cakap ini khilaf. You tak mau buat sudah, kita nak buat. Bukan. Pertama sekali dia ada salah faham tentang kalimah khilaf. Dia buat benda yang tak ada, kemudian dia sendiri timbulkan istilah khilaf. Benda yang tak ada mana nak khilaf? Bukan. Yang khilaf kebetulan kadang-kadang ada. Nabi pernah buat atau Nabi tak buat, sahabat buat. Bukan. Berbeza tak? Berbeza. Nabi tak buat, tapi ada sahabat buat. Dan Nabi pula tahu. Nabi tak tegur. Nampak macam ada khilaf tak? Macam ada khilaf. Kita boleh kata khilaf. Mungkin ada sesuatu yang tak berlaku di zaman Nabi, berlaku di zaman sahabat. Sahabat antara sahabat berbeza pendapat. Ada khilaf tak? Ada khilaf. Itu namanya khilaf. Ini memang tak ada siapa buat. Nabi tak buat, sahabat tak buat, 4 imam tak buat, kita buat, kita punya khilaf. Itu kita punya khilaf. Itu saja. Ini kadang-kadang kita guna istilah ikut nafsu. Ini urusan agama atau adat, kita nak tanya. Kenduri ini ikut agama ke ikut adat? Walimah, kenduri walimah ikut agama ikut adat? Agama dengan adat dua-dua ngam. Adat pun buat kenduri, agama pun suruh buat kenduri. Dua-dua dia satu. Ini adat yang tak bercanggah, dia jadikan agama. Bercanggah, dia tidak jadi agama. Kita utamakan agama dari adat. Sekarang timbul walimah ada kenduri. Kelahiran anak, akikah ada kenduri. Kan? Bila orang meninggal dunia ada kenduri tak? Ada. Kalaulah orang yang itu kata ini adat, kita jangan bergaduh. Betul, dia cakap betul adat. Tapi dia kata ini sunnah, ini tak boleh. Ini fitnah. Dia berani kata satu upacara yang dibuatnya, yang Nabi tak suruh, sahabat tak buat, dia kata sunat. Apa yang Allah beritahu, falyahziril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Siapa yang buat sesuatu yang bertentangan khilaf, ini khilaf ini yang Allah berfirman, dengan apa yang diperintah oleh Nabi, disuruh oleh an amrihi, maka dia telah buat fitnah terhadap Nabi dan dia layak menerima azab Allah. Sebab itu Rasulullah pernah bersabda, man qala alayya malam aqul falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa berani cakap satu benda yang Nabi tak bersabda, dia tak bersabda kata sunat, dia tak pula diam, takril pun tak ada, fi'lun Nabi tak ada, qaulun Nabi tak ada, dia berani kata sunat, memang kita akan berterus terang dengan mereka fitnah. Tapi kalau kita kata adat, tak payahlah bincang, itu adat. Berarti kita faham adat dengan ibadat tidak boleh kita samakan. Kalau ada dalil, ibadat. Kalau tak ada dalil, mengaku adat, kita pun tak bincang lagi. Berarti dia terima hakikat perbuatan itu tidak ada kaitan dengan wahyu. Tak apa, itu ada. Dia nak buat lah. Datang lagi tambahan yang lain pula. Itu satu masalah yang kita semua orang Perlis sudah faham. Pasal zakat.
seseorang yang saya kurang dengar soalan tadi. Seseorang yang membina rumah yang melebihi daripada keperluan. Saya ulang soalan tadi supaya betul ya kepahaman saya. Adakah kita keluar zakat kalau kita beli satu rumah lebih dari keperluan kita? Dia begini mudahnya kaedah zakat. Kita nak beli rumah mesti ada harta, kan ada duit. Mungkin kalau tak ada duit sewa rumah lah. Bila nak beli rumah artinya ada duit. Kebetulan duit tak cukup. Bila duit tak cukup minta loan kan. Berapa persen duit kita? Ada 80% duit loan. Boleh kita bayar zakat duit loan tak? Tak boleh, bukan duit kita. Sekarang kita lihat duit kita saja. Saya ada harta. Harta saya ikut nisab satu-satu negara, dia akan tengok cara hidup suasana itu, dia punya cost of living. Kalau mungkin dia kata istihar 10.000 ke bawah itu tak ada, tak sampai nisabnya, kerana keperluan kita 10.000 ke bawah keperluan kita. 10.000 ke atas dia sudah cukup nisabnya. Paham ya? Sekarang ada hukum yang kedua dalam zakat, nisab dan haul. Cukup matang tidak? 1 tahun? 1 tahun. Okey, saya ada 30.000 ringgit. Saya contohnya 30.000 ringgit ini 1 tahun tak ganggu, cukup haul, matang. Kalau nisab kata 10.000 ke atas kena keluar zakat. Kena keluar tak zakat itu? Kena keluar. Berapa zakatnya? 2,5%. Dah keluar. Baki tak? Yang baki sekarang saya nak beli rumah. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kita tidak mau orang main-main dengan zakat. Oh, saya tak ada duit tapi saya nak beli rumah. Belilah, siapa kata tak boleh beli rumah? Baru 2,5% saja Allah minta. Kita berkira dengan Allah. Ini masalah kita sekarang. Berarti saya nak supaya orang faham. Boleh tak beli rumah? Boleh. Patut tak kita hutang berlebihan sampai terlibat dengan riba? Riba halal tak? Haram. Ini kaedah jalan macam-macam bab lagi ya. Tapi yang saya kata, siapa yang cukup wang, nisabnya dah cukup, haul dah matang, dia kena keluar 2.5% daripada hartanya. Kerana Allah, insya-Allah Allah tambah keberkatan cara lain. Tapi kita tak mau bagi orang bagi alasan, oh saya duit tapi duit itu saya beli rumah. Dah tarah cash korang. Ini you dengan Allah lah. Ini main-main tadi. Rumah pula beli bukan yang murah-murah, mahal-mahal. Kereta pula bukan beli yang lokal-lokal. Dia mau Mercedes, dia mau pula BMW. Pakailah, bukan tak boleh pakai. Keluarkan zakat. Faham ya? Itu maksud saya. Saya tidak mau orang sekarang bagi macam-macam alasan. Bila time nak keluar zakat, dia pindahkan duit ini, beli ini, beli ini. Dia kata ini tak ada duit, tak cukup. Ini Allah tahu. Ya, sebab itu cara paling baik ikhlas kita keluar zakat untuk membersihkan harta kita supaya Allah tambah lagi keberkatannya. Itu lebih baik daripada kita ketekut dengan Allah. Ya. Ada kawan saya satu orang lagi pandai, dia businessman. Dia kata, Ustaz, bagaimana apa hukumnya? Katalah saya ada 500,000. 500,000 ni orang businessman tak ada. Kata 1 juta. Elok dekat-dekat cukup tahun
saya tukar nama. Anak saya punya, bukan saya punya. Elok lagi 1 tahun nak sampai, tukar pada isteri. Isteri punya, bukan anak punya sekarang. Boleh tak boleh? Boleh, siapa kata tak boleh? You nak tukar-tukar. Tapi Allah tahu. You nak tipu Allah. You berkira 2,5% Allah minta daripada kita tiap-tiap tahun. You masih kedekut. Tunggulah. Nanti Allah ambil semua baru you tahu. Ini kadang-kadang setengah orang ahli niaga, dia dahsyat, dia punya pemikiran, dia luar biasa. Dia ligat satu macam belon, nanti ke sini, nanti ke sana. Akhirnya kata, you punya harta, tak ada, saya dah ada, habis. Tinggal 5,000 saya dalam bank. Mana pergi? Itu tak ada, itu anak saya punya. You boleh main-main dengan Allah, you tak boleh main. Allah bukan nak sangat. Bukan Allah untung pun kalau kita keluar untuk kebaikan kita. Contohlah ya. Itu maksud saya tentang pembahasan. Bukan saya kata rumah itu kena zakat, harta kita. Tapi kalau kita ada rumah kedua, rumah ketiga, itu sudah investment kan? Itu kena kira juga. Itu sudah jadi harta, aset kita. Kena kira, bayar 2.5%. InsyaAllah tak rugi di sisi Allah. Itu jawapan saya terhadap soalan ya, saudara. Ada soalan terakhir? Tak ada lagi soalan terakhir. Alhamdulillah, kita akan akhirkan majlis tazkirah kita malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ya, express yourself. Suami-suami yang selamanya belum cakap dengan isteri, aku sayang kau kerana Allah, I love you, cakap. Bagi hati isteri, Masya Allah. Ini orang sunnah bukan orang yang tak boleh express kan. Isteri-isteri pun sayang suami. Selepas jumpa, kata, kita panggil suami apa ya di sini? Orang Perlis panggil suami apa? Orang Perlis perempuan panggil suami apa dia? Abang lah. Saya lah, tak payah abang-abang. Abang itu abang. Kita panggil nama yang baik-baik, bukan? Indonesia lagi tu, yang si isteri panggil suami bapa, yang bapa panggil isteri ibu. Keliru. Tapi sudah jadi kebiasaan. Dulu adik-beradik saya, bila ada orang yang panggil bapa, bila masa dia bapa dia pun keliru ya. Mudah-mudahan kita tak keliru lagi, panggil suami dengan nama dia ataupun gelaran yang dia suka ya. Handsome man, strong man, nah tak apa ya. Panggil isteri Humaira, pipi merah ya, Intan beliang, atau nama dia, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah tambah lagi perasaan kasih sayang di antara kita kerana Allah, supaya kita semua ikut wahyu, tidak ikut nafsu lagi, insyaAllah. Wa akhir da'wana subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.